Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita akan sambung bacaan daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Amirul Mukminin fil Hadis Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa arda, pada bab yang ke-31 muka surat 58. Betul? Betul. Ketua kelas mana? Betul. Bab la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'u rahim. Bab pada menyatakan tidak turun rahmat ke atas kaum yang padanya ada orang yang memutuskan silaturahim. Hadis yang ke-63, hadis marfu'. Haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Sulaiman Abu Idam qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu yaqul anin Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Daripada Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat tidak turun ke atas satu kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan hubungan silaturahim atau hubungan kekeluargaan. Betapa besar musibah yang dihadapi oleh kita kalau ada daripada kalangan kita yang memutuskan silaturahim sehingga memberikan kesan kepada orang lain. Orang yang memutuskan silaturahim, dia bukan hanya memutuskan hubungannya dengan Allah, tapi menyebabkan musibahnya terkesan kepada orang yang berada di sekeliling. Demikian baginda Nabi kita sebutkan di dalam hadis yang kita dengarkan tadi bahawa inna rahmata la tanzil ala qaum. Rahmat Allah terhalang daripada diturunkan ke atas satu kaum, yakni umum, semua. Satu kaum di sini bukan bangsa, tapi orang yang mendiami di satu tempat. Itu maksud kaum dalam konteks ini. Satu rahmat Allah, bermacam-macam bentuk rahmat Allah yang akan terhalang pada satu tempat yang di mana di tempat tersebut ada orang yang memutuskan silaturahim. Maksudnya di sini orang yang berada di sekeliling kita, kalau ada hubungan kekeluargaan, kita jangan duduk diam, nasihati. Sebab efeknya, kesannya kita juga akan dapat terbias. Terhalang rahmat Allah kepada suatu kaum, kepada suatu tempat, bila mana pada tempat tersebut ada orang yang memutuskan silaturahim, bermakna memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dapati di tempat kita ada orang yang seperti itu, maka dinasihatkan. Demikian kita pernah juga baca hadis sebelumnya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda ketika datang ke suatu majlis meminta kalau ada orang yang memutuskan silaturahim untuk bangun beredah keluar daripada majlis. Kita baca hadis sebelumnya, diulang 3 kali. Ada tak daripada kalangan kalian yang hadir ke majlis aku pada hari ini yang ada memutuskan hubungan silaturahim dengan ahli keluarga? 3 kali diulang. Satu orang angkat tangan, buat muka tak bersalah. Disuruh tinggalkan majlis, keluar kamu daripada majlis. Dengan siapa kamu putuskan silaturahim? Dengan saya punya makcik dia. Keluar, dia pun keluar, pergi ketuk pintu rumah makciknya. Makciknya pun terkejut lagi. Ya, dah lama bergaduh dengan makcik, tiba-tiba anak saudara datang balik. Apa yang menyebabkan kamu datang ni? Katanya tadi Abu Hurairah
minta aku keluar daripada majlis kerana saya putuskan hubungan kekeluargaan dengan makcik. Kata makciknya, apa sebab? Kata Abu Hurairah, kerana rahmat Allah tidak turun dalam satu majlis, sedangkan di majlis tersebut yang ada siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Dalam majlis tersebut, majlis bacaan hadis, majlis-majlis yang baik, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan adanya ramai para salihin, kerana dalam majlis tersebut ada satu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maksudnya memutuskan silaturahim ini akibatnya kita ini dosanya bukan hanya pada kita, tapi kita juga menanggung dosa kerana tertahan rahmat Allah yang akan turun kepada orang lain. Kita juga yang akan dipersalahkan. Rahmat ini umum. Boleh jadi rahmat maksudnya ketenangan. Boleh jadi rahmat yang terhalang diturunkan, yang Allah turunkan kepada satu tempat. Rahmat yang tersebut boleh jadi hujan, dalam bentuk hujan. Boleh jadi dalam bentuk kasih sayang. Boleh jadi dalam bentuk tanaman-tanaman yang subur. Boleh jadi dalam bentuk bi'ah, yakni suasana Islam yang baik. Bermacam-macam bentuk. Semuanya ini adalah bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam satu riwayat hadis lain disebutkan tertahan hujan kalau ada pada satu kaum orang yang memutuskan hubungan silaturahim, kerana hujan adalah bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi kita pernah sebutkan dalam satu hadis yang lain, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya orang yang berkelahi sesama kaum muslimin dan juga sesama ahli keluarga. Maksudnya putuskan silaturahim dan banyaknya tertahan hujan. Bila hujan tertahan, tak turun hujan, ini bahagian daripada tanda-tanda kiamat. Tak turun hujan di sini, di tempat yang kebiasaan turun hujan. Bukanlah macam dekat tanah Arab, memanglah setahun 2 kali hujan. Jangan pula kita berisi, ini orang ni tak ada rahmat ni, tak turun hujan kat sini. Bukan. Tapi kalau Putrajaya tak turun hujan 6 bulan, ini musibah. Ini musibah, kerana tertahan hujan. Tertahan hujan adalah bahagian daripada musibah. Sebab itu dalam agama kita ada solat minta hujan, tapi tak ada solat berhenti hujan. Kalau hujan lebat, tak ada solat berhenti hujan. Hatta kalau banjir pun tak ada solat berhenti hujan. Yang ada solat minta hujan. Kerana tidak layak bagi kita untuk menahan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bahagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menahan rahmat kepada suatu kaum, akan dikurangkan turunnya hujan kepada kaum tersebut. Bila dan apa sebab kurangnya turun hujan? Kerana pelanggaran kaum tersebut terhadap Allah Ta'ala, pengingkaran yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama memutuskan silaturahim, banyaknya yang minum arak, banyak yang berzina, banyaknya yang perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku di suatu tempat, maka Allah Ta'ala akan tahan hujan daripada turun. Apa akan berlaku bila hujan tak turun? Apa akan berlaku adalah, dalam ilmu falak, kalau tak turun hujan, maka bumi ini akan kering. Ya, bumi yang dimaksudkan di sini bukan atas tapi dalam bumi. Kerana bila turun hujan, bumi akan serap air hujan, dan air hujan itu akan dialirkan di bawah tanah, di bawah bumi, dalam rupa air mata airnya, air periginya, air sungai, semuanya datang balik daripada air hujan yang diserap oleh bumi. Tapi kalau hujan sudah tak turun atau kurangnya turun hujan, makanya bumi yang tidak ada lagi sesuatu yang nak dikeluarkan balik. Akibatnya bumi akan muntahkan benda-benda yang tak baik yang ada dalam perut bumi. Cuba kita lihat bagaimana kalau Allah Ta'ala tidak turunkan hujan, buruk akibatnya besar kepada manusia, besar akibatnya kepada alam. Maka bumi tidak akan lagi muntahkan air. Sebaliknya bumi akan memuntahkan benda-benda yang tak baik.
Antara yang akan dimuntahkan oleh bumi bila tidak ada lagi air untuk dimuntahkan adalah berupa penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit ini banyak daripada yang Allah Ta'ala zahirkan, yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum-kaum zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Banyak sebenarnya ada penyakit-penyakit yang berupa azab yang Allah Ta'ala timpakan ke atas kaum Nabi-Nabi yang terdahulu yang membuat pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membohongi, mendustakan para Nabi-Nabi mereka. Di antara bentuk azab yang Allah timpakan ke atas mereka adalah berupa penyakit. Ta'un ditimpakan kepada Bani Israel dulu. Apa sebab? Dalam Quran disebutkan. Kerana apa diturunkan penyakit ta'un? Kerana mereka menghalalkan dalam bentuk makan apa yang diharamkan oleh Allah, dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, yakni dalam bab makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bumi, jadikan langit, jadikan apa saja yang ada di atas muka bumi daripada tanaman, daripada haiwan, dan Allah memilihkan kepada kita daripada tanaman dan haiwan apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan. Ini undang-undang yang sudah diajarkan semenjak daripada manusia pertama yang diutuskan oleh Allah di atas muka bumi. Apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, Allah sendiri yang pilihkan. Dalam Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi ada satu kaum dahulu di zaman Bani Israel yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dalam hal makan. Dengan kerana apa? Sengaja nak lawan Nabi mereka. Nabi mereka ajarkan mereka, kamu tak boleh makan yang ni, kamu boleh makan yang itu. Lalu mereka dengan niat untuk melawan arahan Nabi mereka kerana sombong, kerana tidak mahu akur dengan undang-undang yang dibawa oleh Nabi tersebut. Lalu sengaja mereka lawan. Apa yang dikatakan haram itu dimakannya, yang dikatakan halal itu yang ditolaknya. Maka ditimpakan kepada mereka penyakit ta'un. Penyakit ta'un berlaku dengan sebab apa? Dengan sebab tidak memilih makanan yang halal. Bukan dengan sebab pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ya, memang ada macam-macam azab yang Allah turunkan dengan macam-macam bentuk pelanggaran, memang ada. Tapi penyakit ta'un ini turun dengan sebab apa? Dengan sebab tidak memilih makanan yang halal. Kalau kita tengok balik apa yang berlaku di zaman kita di akhir zaman, ini tidak lebih daripada mengulangi apa yang Allah turunkan kepada kaum zaman terdahulu yang tinggalkan apa yang Allah Ta'ala halalkan dan juga ambil apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ta'un, ya memang dalam bahasa Arabnya dipanggil ta'un. Dalam bahasa Melayu, virus. Dalam bahasa sainsnya virus lah. Penyakit ta'un tu virus yang boleh jadi macam-macam. Datangnya dengan sebab apa? Dengan sebab tidak mengikut arahan Allah di dalam memilih sesuatu untuk dimakan. Bukankah ianya diakui oleh satu dunia sekarang mengakui? Satu dunia sekarang mengakui secara tak langsung, membenarkan Al-Quran, membenarkan apa yang Allah Ta'ala realisasikan pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Satu dunia sekarang terima hakikat bahawa adanya virus corona ni dengan sebab makan, dengan sebab manusia memilih makanan-makanan yang tak bagus daripada haiwan-haiwan yang tak bagus. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat Islam. Di dalam agama kita diajarkan kepada kita apa yang halal dimakan, apa yang tidak halal dimakan, adab makannya, macam-macam perkara yang diajarkan dalam agama kita. Dalam bab makan pun ada diajarkan. Maksudnya apa yang berlaku di akhir zaman, wabak-wabak, penyakit-penyakit yang akan banyak datang di akhir zaman, itu datangnya sebab manusia, sekali lagi manusia di akhir zaman mengulangi perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, dan azab yang Allah Ta'ala sudah timbuskan dalam bumi ini daripada apa yang diturunkan kepada umat-umat yang terdahulu akan keluar balik. Umatnya zaman Nabi Lut alaihi salam ada penyakit. Maka bila Allah Ta'ala hapuskan mereka, Allah Ta'ala terbalikkan bumi,
dengan penyakit itu akan tertimbus dalam bumi, termasuk juga dengan Bani Israel yang kena penyakit taun. Semuanya dihancurkan oleh Allah Ta'ala, maka dengan penyakit-penyakit itu mereka tertimbus dalam bumi. Tapi bila di akhir zaman manusia mengulangi lagi kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Ta'ala, maka akan keluar balik macam-macam jenis penyakit. Nah, ini kaitan bagaimana Nabi kita sebutkan antara tanda akhir zaman, kurangnya hujan. Kenapa kurang hujan? Kerana banyak berlaku pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kurang hujan, maka akan datang banyak penyakit. Semuanya berbalik kepada bagaimana hubungan kita dijaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya antara terhalangnya rahmat Allah kepada suatu kaum adalah bila mana memutuskan hubungan silaturahim, kerana antara rahmat yang akan maksud rahmat tadi adalah bila mana tidak turunnya hujan. Bab yang ke-32, babu ismi qati'ir rahim, bab pada menyatakan dosa orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Aqil an Ibn Shihab akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Daripada Jubair bin Mut'im telah mengkhabarkan kepadanya bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Tidak masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Hadis Qudsi ke-65. Jadi tadi disebutkan hadis marfu', kemudian disebutkan hadis Qudsi. Hadis marfu' maksudnya hadis yang diriwayatkan daripada perkataan dan perbuatan Nabi SAW. Maksudnya bersambung terus kepada Nabi. Jadi dalam ilmu hadis, hadis dari segi bersambung kepada Nabi atau tidak terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil hadis marfu'. Marfu' maksudnya hadis yang diangkat terus sanad atau silsilahnya sampai kepada Nabi, sama ada dari perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau sifat-sifat Nabi atau dengan ikrar, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis marfu'. Sebab itu disebut di situ hadis marfu'. Yang kedua namanya hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis marfu', hadis maqtu'. Maqtu' maksudnya hadis yang sampai kepada para tabi'in, dipanggil hadis maqtu'. Yang tengah-tengah sampai kepada sahabat tu terlupa pula namanya, Allahumma salli ala Muhammad. Marfu' tak apa, nanti akan ingat saya sebutkan. Walhasil ada 3 jenis hadis. Yang pertama marfu' sampai kepada Nabi, yang ketiga maqtu' sampai kepada sahabat, dan yang tengah-tengah yang kedua tadi adalah sampai kepada sahabat Nabi SAW, yang sampai kepada Rasulullah, sampai kepada sahabat, sampai kepada tabi'in. Jadi kalau kita jumpa lagi hadis yang disebut di sini hadis marfu', maksudnya hadis ini akan meriwayatkan tentang kata-kata Nabi atau perbuatan Nabi SAW. Adapun hadis yang ke-65, hadis Qudsi. Hadis Qudsi maksudnya hadis yang mana perkataannya daripada Rasul SAW, tapi maknanya adalah wahyu dari Allah. Kata-kata dari Nabi, hanya sahaja apa yang Nabi sebutkan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahu kepada Nabi SAW. Sebab tu kalau hadis Qudsi, kita akan terbaca di situ akan disebutkan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata sekian. Jadi bila kita terbaca Allah berkata, itu bukan semestinya Quran. Ada beza Quran dengan hadis Qudsi. Kalau Al-Quran kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknan wa lafzan, lafaz dan juga makna dua-dua dari Allah Ta'ala. Tapi kalau hadis Qudsi, lafaznya dari Nabi, makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebut di sini hadis Qudsi. Haddatsana Hajjaj bin Minhal qala haddatsana Syu'bah
Qala akhbarani Muhammad bin Abdul Jabbar qala sami'tu Muhammad bin Ka'ab annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yuhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innar rahim sujnatun minar rahman taqulu ya rab inni zulimtu ya rab inni qutitu ya rab inni ya rab fayujibuha ala tardaina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki. Daripada Abu Hurairah menceritakan Nabi SAW bersabda, baginda bersabda, sesungguhnya Ar-Rahim cabang daripada sifat Ar-Rahman, dan dia berkata, yang berkata ni siapa? Ar-Rahim itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah dizalimi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah diputuskan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku. Wahai Tuhanku. Lalu Allah menjawabnya, apakah engkau meredai bahawa aku memutuskan siapa yang memutuskanmu, dan aku menyambung siapa yang menyambungmu? Maksudnya Ar-Rahim itu akan mengadu kepada Allah Ta'ala bila mana ada orang yang memutuskannya. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada sifat Ar-Rahim tadi, adakah kamu reda aku menyambung kepada orang yang menyambung dengan kamu, dan aku putuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu? Apa maksud Allah bercakap dengan Ar-Rahim dan Ar-Rahim itu bercakap dengan Allah? Kerana Ar-Rahim itu makhluk. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala jadikan Ar-Rahim itu adalah bahagian daripada makhluk Allah yang boleh bercakap. Seperti mana nanti di hari akhirat, semuanya tak mustahil boleh bercakap. Masa boleh bercakap. Kalau kita fikir secara, macam mana masa boleh bercakap? Ya, masa di hari akhirat, masa bercakap. Kerana semuanya Allah yang ciptakan. Tempat bercakap. Dalam Quran Allah bagi tahu, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari akhirat, semua yang ada di atas bumi ini tuhadditsu akhbaraha, masing-masing akan menceritakan, bercakap di hadapan Allah apa yang berlaku kepada dirinya. Masa bercakap, tempat bercakap, anggota tubuh badan manusia pun bercakap. Al-yawma nakhtimu alaihim afwahihim wa tukallimuna aydihim. Masa boleh bercakap, tempat boleh bercakap, anggota tubuh badan kita boleh bercakap. Manusia bila mana dengar semua ni bercakap nanti di hari akhirat, dia akan rasa terkejut, tanya kepada setiap yang bercakap ini, macam mana kamu boleh bercakap hari ini? Tangan boleh bercakap, tempat boleh bercakap, untuk menjadi saksi kepada manusia di hari akhirat. Manusia bertanya, macam mana kamu boleh bercakap? Mereka akan menjawab seperti yang disebutkan dalam Quran, yang menyebabkan kami bercakap adalah Tuhan yang menjadikan kami. Yang menyebabkan kami bercakap adalah Tuhan yang menjadikan kami. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan setiap sesuatu, dan Allah Maha berkuasa untuk menjadikan sesuatu itu bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya akibat orang yang memutuskan silaturahim, sehingga Allah menyebutkan sehingga Ar-Rahim itu mengadu kepada Allah bila mana ada orang yang memutuskannya. Seperti juga bumi, langit pun mengadu juga kepada Allah. Tempat mengadu juga kepada Allah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali ketika menyebutkan tentang adab-adab apa yang kita nak buat pada pagi hari, daripada salatul isyraq ketika terbit matahari, setelah terbit matahari, demikian juga setelah terbenam matahari. Ketika mensyarahkan bab tersebut, Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah menyebutkan tentang riwayat hadis bagaimana bumi, matahari akan komplain kepada Allah bila mana manusia ini banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yashtaki ila Allah, mereka masing-masing akan komplain, mengadu kepada Allah, sehingga masing-masing akan offer setiap hari. Matahari setiap kali sebelum terbit ke suatu kaum, matahari itu akan mengadu kepada Allah, ya Allah, di tempat ini banyak orang yang melanggar perintah Engkau, mahukah Engkau aku jahanamkan tempat ini. Demikian juga lautan, demikian juga bumi, demikian juga bukit. Ya, ini maksudnya tidak ada satu tempat di atas muka bumi ini ketika manusia melakukan pelanggaran kepada Allah,
tempat tersebut akan mengadu kepada Allah untuk apa? Untuk hancurkan manusia tersebut. Tapi Allah akan menjawab kepada mereka, mereka itu adalah hamba-hamba aku seperti mana kamu juga adalah hamba-hamba aku. Rahmatnya Allah Ta'ala. Masing-masing minta kepada Allah, biarlah kami hancurkan manusia yang melakukan pelanggaran. Tapi Allah yang menghalang, kata Allah, mereka semua ni manusia ini adalah hamba-hamba aku seperti mana kamu juga adalah hamba-hamba aku. Dan demikian dosa orang yang memutuskan hubungan silaturahim sehingga dia akan dilaknat atau akan disebutkan oleh ar-rahim itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-66, hadis mauquf jumpa juga, alhamdulillah. Jadi ada 3 jenis hadis tadi. Yang pertama hadis marfu', yang kedua hadis mauquf, yang ketiga hadis maqtu'. Marfu' hadis yang disambungkan menyebutkan tentang apa-apa yang datang daripada Rasulullah, daripada perkataan, daripada perbuatan dan sebagainya. Kalau mauquf, yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah, yang menyebutkan tentang sesuatu perbuatan sahabat Nabi, bukan Nabi tapi sahabat. Tapi hadis juga dipanggil hadis mauquf. Yang ketiga, hadis atau asar yang sampai kepada para tabi'in, itu dipanggil maqtu'. Dia ada 3 jenis hadis. Hadis yang ke-66, hadis mauquf. Haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Ibnu Abi Dzib qala haddatsana Sa'id bin Sam'an qala sami'tu Aba Hurairah yata'awwadhu min imarati as-sibyan was-sufaha. Faqala Sa'id bin Sam'an fa akhbarani Ibnu Hasanatul Juhani annahu qala li Abi Hurairah ma ayatu dhalik qala an tuqta'al arham wa yuta'al mughwi wa yu'sal mursyid. Daripada Sa'id bin Sam'an, dia telah berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berlindung daripada pemerintahan kanak-kanak dan orang bodoh. Imaratis sibyan maksudnya pemerintahan kanak-kanak, bukan maksudnya kanak-kanak jadi pemerintah, tapi jadi pemerintah otaknya macam budak-budak, tidak matang, tak boleh fikir dengan baik, tak boleh bezakan mana yang betul, mana yang salah, macam budak-budak lah. Itu dipanggil imaratus sibyan. Sayyidina Abu Hurairah menyebutkan meminta perlindungan daripada pemerintahan kanak-kanak dan orang-orang bodoh. Lalu telah berkata Sa'id bin Sam'an, maka telah mengkhabarkan kepada aku Ibnu Hasanah Al-Juhani bahawasanya dia telah berkata kepada Abu Hurairah. Apakah tanda demikian itu? Abu Hurairah menjawab bahawa diputuskan hubungan kekeluargaan, ditaati orang yang sesat, menyeru kepada kejahatan, dan diderhakai atau dilawan orang yang menunjuk kepada kebenaran. Maka ini semualah yang berlaku di akhir zaman. Orang yang tunjukkan kebenaran, itu yang dilawannya. Orang yang tunjukkan kebatilan, itu yang disokongnya, itu yang ditajanya, itu yang dipopularkan. Tapi yang mengajak kepada kebaikan, kurang minat orang nak datang. Itu di akhir zaman macam tu. Cuba kita kalau ada konsert oleh artis fulan bin fulan contohnya, ya tak payah masjid nak sebarkan iklan, tak payah, penuh orang datang. Tapi kalau ada ceramah perdana pengajian kita Maulid Akbar bersama dengan Syekh fulan, bersama dengan itu fulan, perlu dicari siapa nak terjemahkan, perlu nak risau, penganjur nak risau ada orang nak datang ke tak nak datang. Kerana di akhir zamannya macam orang lebih cenderung untuk datang kepada perkara-perkara yang tidak baik. Itu senang orang nak sponsornya, senang pun orang nak bagi duit, macam tu. Tapi kalau nak buat perkara baik, ya macam-macam halangan. Cuba kita tak pernah dengar kan orang minta derma untuk buat satu perkara konsert. Mana ada? Ada? Tak ada. Orang minta derma untuk anjurkan perlawanan bola sepak, negeri FC sekian lawan FC sekian, kita tak cukup duit, minta derma daripada muslimin dan muslimat.
sampai kiamat takkan ada. Kerana semuanya dicukupkan di dunia. Stadiumnya Masya Allah Tabarakallah, pemainnya Masya Allah Tabarakallah, semuanya dicukupkan. Yang biasa hari-hari kita dengar, ini madrasah tahfiz, ada madrasah sekian-sekian di tempat sekian, tak cukup bulan ni untuk bayar bil elektrik. Besok madrasah itu madrasah tahfiz sekian-sekian, nak buat bangunan minta derma. Besok lagi madrasah. Ya memang begitu Allah jadikan serba apa namanya, sebagai ujian kepada orang-orang beriman. Ya kan, apa namanya, fitrah para nabi dalam berdakwah kan macam tu. Allah Ta'ala jadikan dakwah para anbiya tu bersusah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau Allah jadikan yang nak bawa agama Allah, yang nak melahirkan pendakwah, yang nak melahirkan ulama, yang nak bersusah payah jalankan madrasah, kalaulah semuanya senang, ya nanti orang tak bersyukur kepada Allah. Nanti tak jadi ujian kepada orang-orang beriman kalau semuanya cukup. Sebab di mana-mana pun semuanya serba tak cukup. Sebab apa? Sebab nak jadikan ujian kepada orang yang ada sekelilingnya ni. Nak jadikan ujian kepada orang-orang yang berharta, nak jadi ujian kepada orang-orang yang ada waktu lapang, nak jadikan ujian kepada orang-orang yang ada kepakaran dalam apapun, apa yang diboleh sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaupun kita ini yang baik yang berharta, baik yang ada tenaga, baik yang ada kepakaran, kalaupun tak pergi untuk membantu sesuatu yang ada kaitan dengan membantu agama Allah pasti juga akan terbangun di atas muka bumi. Kerana ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jangan rasa kalau bukan aku yang support, kalau bukan kerana aku, ini madrasah tak akan terdiri, ini masjid tak akan terdiri. Lah, siapa cakap macam tu? Allah tak perlukan kepada siapa-siapa pun. Kerana ini agama Allah pasti akan terdiri. Hanya saja satu orang yang tak mengambil bahagian, dia yang akan rugi. Dia yang akan rasa menyesal nanti di hari akhirat. Tapi agama Allah pasti akan terdiri kuat di atas muka bumi ini, walau biyadil fajir, kata Nabi. Innallaha yuqawwi hadzal din. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kuatkan agamanya di atas muka bumi ini, walau biyadil fajir, kata Nabi, walaupun di atas tangan orang jahat. Tahu apa maksud di atas tangan orang jahat? Yang menguasai mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang zalim. Tapi agama Allah tetap juga, kalau Allah nakkan, Allah akan jadikan agama itu kuat walaupun di atas tangan orang-orang yang jahat. Kalau berlaku demikian, ini musibah besar kepada kita. Ini bahagian daripada Allah Ta'ala nak tunjukkan, kamu jangan ingat dengan sebab kamu agama ini terbangun. Tidak. Bukan dengan sebab siapapun daripada kalangan kita, agama Allah, syiar Allah terbangun di atas muka bumi ini ataupun di tempat kita. Jangan kita rasa kita ini yang jadi sebab. Tidak. Tapi kita yang beruntung kerana mengambil bahagian daripada perkara tersebut. Jangan pernah rasa kita, kalau bukan kerana aku, tak adanya surau ni nak aktif. Kalau bukan kerana aku, tak adanya masjid ni terbangun. Kalau bukan kerana saya, tak adanya madrasah ni akan hilang. Jangan rasa macam tu. Dan ini bahagian daripada apa yang akan berlaku di akhir zaman. Banyaknya orang yang putuskan silaturahim, banyaknya orang yang akan taat kepada orang yang menyuruh kepada kejahatan, dan kurangnya orang yang akan taat kepada orang yang mengajak kepada kebaikan, dan banyaknya orang yang derhakai kepada orang yang menunjukkan kepada kebenaran dan juga kebaikan. Bab ke-33, Babu uqubati qati'ir rahimi fid dunya. Bab pada menyatakan hukuman bagi orang yang memutuskan silaturahim di dunia. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Uyainah bin Abdurrahman qala sami'tu Abi yuhaddits an Abi Bakrata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin akhra an yu'ajjila Allah li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah min qati'atir rahimi wal baghi.
daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada daripada dosa yang lebih layak disegerakan Allah bagi pelakunya akan hukuman di dunia beserta disimpan baginya hukuman di akhirat daripada orang yang memutuskan hubungan keluarga dan yang melampaui batas. Dua akibat yang akan ditimpakan kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang pertama, al-uqubah fid dunya, akan dibalas oleh Allah balasannya sejak di dunia lagi. Bagaimana balasan di dunia akan ditimpakan kepada orang putuskan silaturahim? Macam mana? Ya tadi, doanya tidak mustajab, dapat penyakit, tak turun hujan, tak tenang hati, dibenci oleh orang lain. Ini semua bahagian daripada azab yang Allah Ta'ala berikan kepadanya ketika di dunia lagi. Tidak semua dosa yang Allah Ta'ala balas di dunia akhirat. Kebanyakan daripada maksiat dibalas di hari akhirat. Ada daripadanya yang dibalas di dunia dan dibalas juga di hari akhirat. Ini lebih dahsyat lagi. Seperti apa dia? Seperti membuat perkara yang tidak baik atau derhaka kepada kedua ibu bapa. Di dunia pun dapat, di akhirat pun dapat. Antara yang akan dibalas oleh Allah di dunia dan juga di hari akhirat, orang yang putuskan hubungan silaturahim. Di dunia pun akan diazab oleh Allah dan juga di hari akhirat pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu laisal wasilu bil mukafi. Bab pada menyatakan bukanlah maksud orang yang menyambung hubungan itu orang yang membalas dengan semisal. Hadis marfu, haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan 'anil A'mash wal Hasan bin Amr wa Fitr an Mujahid an Abdullah bin Amr qala Sufyan lam yarfa'hu al-A'mash ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu al-Hasan wa Fitr 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa al-wasilu bil mukafi walakin al-wasil alladhi idza quti'at rahimahu wasalaha. Telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan daripada Al-A'mash, Hasan bin Amri dan Fitr, daripada Mujahid, daripada Abdullah bin Amr. Telah berkata Sufyan, Al-A'mash tidak mengangkatkan hadis ini kepada Nabi SAW, tetapi Hasan bin Fitr mengangkat hadis ini kepada Nabi. Baginda bersabda, bukanlah orang yang menghubungkan itu sama dengan orang yang membalas seumpamanya, akan tetapi orang yang menghubungkan itu adalah orang yang apabila diputuskan hubungan kekeluargaan, dia menyambungnya. Maksudnya di sini, kalau diputus bukan daripada perkara yang terlalu baik bila kita membalas semisal dengan apa yang orang buat. Contoh, orang jiran kita bagi kita satu pinggan kuih ada 3 karipap, kita pun nak pulang 3 biji karipap juga. Itu bukan lagi tidak cukup baik. Bukan daripada kebaikan, yakni belum cukup martabat ihsan dalam berbuat kebaikan bila mana kita balas kebaikan dengan semisalnya, bukan. Tapi yang perlu balas lebih. Al-ihsanu bil hal jazaul ihsan bil ihsan. Perkara ihsan dibalas balik dengan ihsan. Perkara baik dibalas balik dengan perkara baik. Yakni kalau orang berbuat baik kepada kita, bila kita balas lebih, itu baru namanya ihsan. Tapi kalau kita balas semisal dengan apa yang diberikan, itu adil, bukan ihsan. Jadi dalam hal ini disebutkan dalam bab silaturahim, kalau orang memutuskan hubungan silaturahim dengan kita mesti menghubungkan dan juga memaafkan. Itu baru ihsan dalam menghubungkan silaturahim yang telah terputus. Maksudnya jangan kita kalau berbaik dengan orang yang memutuskan silaturahim, kalau awalnya ada masalah, ada sedikit pergaduhan, lalu bila bermaaf-maafan, yakni bermaaf-maafan sekadar begitu saja, bukan. Tidak, tapi bermaafan dan juga kita berniat baik dan berbuat baik kepada orang tersebut. Ini baru bahagian daripada yang namanya membalas baik lebih daripada apa yang dilakukan oleh seseorang. Kadang-kadang kita kalau nak berbuat baik, nak berbaik dengan orang yang pernah kita gaduh atau putuskan silaturahim, sebagian orang bermaafan juga, tapi dia tak berapa nak mesra pun lepas tu. Dia bermaafan tapi tak berapa nak mesra. Sebab masih lagi dalam hatinya ada kesan
pergaduhan yang berlaku sebelumnya. Kalau ada seperti itu, maka kita belum cukup lagi dalam berbuat ihsan, dalam menyambung silaturahim. Ya, memang kita tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, tapi belum cukup dalam berbuat ihsan. Yang disifatkan sebagai orang yang berbuat ihsan di dalam menghubungkan silaturahim yang terputus adalah bukan sekadar memaafkan, tapi terus berbuat kebaikan kepada mereka. Itu baru al-ihsan. Bab yang terakhir dalam bab silaturahim ni, babu fadli man yasilu dzarrahimidz zalim. Belum lagi ada. Bab pada menyatakan keutamaan orang yang menyambung hubungan keluarga yang zalim. Hadis marfu, haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Isa bin Abdurrahman an Talha an Abdurrahman bin Awsaja anil Bara qala jaa a'rabi faqala ya Nabi Allah allimni amalan yudkhiluni al-jannah qala la in kunta aqsartal khutubata laqad a'radtal mas'ala a'tiqin nasama wa fukkar raqaba qala aw laysa wahidan qala la itqun nasamati an ya'tiqan nasamah wa fakkur raqabati an tu'ina 'ala ar-raqabah wal manihatur raghub wal fai'u 'ala dhirrahim fa illam tutiq dzalik fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa illam tutiq dzalik fakuffa lisanaka illa min khair. Daripada Sayyidina Al-Bara bin Azib, seorang sahabat Nabi SAW. Bara bin Azib salah seorang yang pernah mendapat kemuliaan dari Nabi SAW dengan didoakan dan disentuh kepalanya oleh Nabi waktu kecil. Bara bin Azib, waktu dia sakit, dibawa jumpa Nabi oleh makciknya, dan Nabi meletakkan tangan Nabi ke atas kepala lalu didoakan, disapu kepalanya lalu didoakan. Dan Nabi ambil air wudu, kemudian Nabi suruh minum air lebihan daripada basuhan wudu Nabi SAW, terus dapat syifa. Demikian kanak-kanak di zaman Nabi, seringkali Nabi kita pegang kepala mereka. Daripada sini datang sunnah kepada kita, kalau jumpa budak-budak pegang kepala. Pegang kepala bukan setakat pegang, doakan. Ya, doakan dengan bahasa Melayu pun tak apa, dalam bahasa Jawa pun tak apa. Ya Allah, jadikan budak ini orang baik, jadikan budak ini orang saleh. Sebab itu kita banyak kena, kalau di tempat kita didatangi para ulama, bawa anak-anak kita untuk jumpa dengan mereka, disuruh pegang kepalanya, disuruh doakan. Kalau orang tua, bukan pegang kepala, pegang jari. Ini cara para ulama mendoakan orang. Kalau orang tua, diletakkan tangannya di dahi, didoakan. Tapi kalau budak-budak, diletakkan tangannya di kepala. Sebab apa? Sebab budak-budak di sini belum ada masalah. Tapi kalau kita masalahnya bukan sini masalah, lalu diselesaikan punca masalah. Boleh diselesaikan punca masalahnya di sini, lalu diletakkan tangan mereka, lalu didoakan. Tapi kalau budak-budak, tak payah, hatinya bersih, diletakkan tangannya di sini supaya apa? Mengalir barakahnya kepada budak tadi. Hakata baginda Rasul SAW. Dan Nabi pun bermuamalah macam tu juga dengan sahabat Nabi. Kalau budak-budak, Nabi letakkan tangan di kepala. Tapi kalau orang dewasa, Nabi letakkan tangannya di dada. Satu orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku nak berzina dengan satu orang? Satu orang beriman kepada Nabi, pemuda, orang muda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni nak berzina. Nabi kata kepadanya, apakah kamu reda dan kamu rela kalau satu orang lelaki lain yang berzina dengan salah seorang yang ada hubungan kekeluargaan dengan kamu, sama ada dengan isteri kamu, sama ada dengan adik perempuan kamu, sama ada dengan kakak kamu, sama ada dengan ibu kamu, apakah kamu rela? Akhirnya tidak sama sekali, ya Rasulullah. Marah dia bila Nabi cakap macam itu. Kata Nabi, demikian perempuan yang kalau kamu berzina, dia juga adalah anak kepada satu orang lain.
dia juga mungkin ibu kepada satu orang lain, dia juga mungkin adik kepada satu orang yang lain. Nabi letakkan tangannya di sini. Kata sahabat tadi, bila Nabi letakkan tangan Nabi di dada aku lalu diangkat tangan Nabi, aku sudah merasa benci dengan perbuatan zina dan seluruh maksiat. Yang ini barakah daripada Nabi. Terus ubat dia punya masalah raja kepada diri kita adalah hati kita. Demikian Nabi banyak meletakkan tangan di dada para sahabat ridwanillahi ajma'in. Satu orang ketika Nabi tawaf di Kaabah Fathu Makkah, satu orang datang belakang untuk nak bunuh Nabi SAW. Dia pun datang dekat nak hulurkan pedang. Nabi tengok belakang, disembunyikan pisau. Nabi pun terus tawaf. Kemudian orang tu dah dekat dengan Nabi, Nabi pusing belakang, disembunyikan. Nabi pusing ke belakang, Nabi letakkan terus tangan Nabi di dada. Tak cakap apa-apa. Nabi angkat, katanya, tidak ada satu orang yang aku lebih cintai daripada Rasulullah SAW selepas daripada tangannya diangkat daripada dada aku. Jadi ini cara ubat orang dewasa bila berjumpa dengan para alim. Jangankan jumpa para alim ulama, kita jumpa doktor pun diletakkan di sini. Kan? Tak ada doktor letak teleskop dekat kepala otak kita, tak ada. Ada doktor sini? Ada ke letak teleskop dekat kepala otak? Mana ada. Ada letak kat kepala lutut? Tak ada. Letak juga di sini. Dalam saintifik pun macam tu juga, kan? Nak mengubati penyakit zahir pun di sini, nak mengubati penyakit yang batin pun di sini juga. Hanya saja teleskop yang yang digunakan oleh doktor, dan doktor tadi boleh dengar apa problem kita punya dalam. Demikian juga para awliya Allah, para salihin, para ulama, bila letakkan tangan mereka dalam hati kita, mereka pun boleh tahu apa yang ada dalam hati kita. Jangan main-main. Jangan kita main-main kalau jumpa dengan para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala, jumpa dengan para salihin, ya kita seronok doakan. Mereka orang yang mahukan kebaikan. Lalu adat dan adab para salihin, para awliya, dia tidak akan menzahirkan haid orang. Tapi sebaik ditengok seseorang, sebaik letakkan tangannya di sini, dia A to Z semua jadi tahu. Dahulu di Hadramaut, di Tarim, waktu kami ziarah Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah, ulama besar, Sultanul Ulama fi Tarim. Waktu tu kami pergi daurah dengan Habib Ali, dengan beberapa asatidzah lain, pergi ziarah Habib Salim Asy-Syatiri. Ada beberapa asatidzah daripada Malaysia, daripada Singapura, masuk ke rumah Habib Salim Asy-Syatiri. Dia pun duduk atas kerusi roda, dia tak boleh jalan kerana kakinya dulu waktu komunis di Yaman, dia disiksa sampai kaki ni lumpuh, tak boleh jalan, duduk atas kerusi roda. Ahlan wa sahlan, kata Habib, sekian. Dia pun tengok semua orang, katanya, daripada kalangan kamu ada orang yang hisap rokok ni. Waktu itu Habib Salim tanya dengan Habib Ali. Habib Ali duduk bawah, Habib Ali duduk paling depan. Kita punya ketua yang bawa kita ziarah, Habib Ali duduk paling depan. Habib Ali tunduk dah, tak tahu nak jawab. Ditanya sekali lagi, ada yang hisap rokok daripada kalangan kalian? Lain kali jangan datang dengan hisap rokok. Walhal memang ada pun, memang ada, tapi tidaklah hisap rokok pun waktu datang tu. Maksudnya apa? Mereka ni para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau tengok sekaligus ni, walaupun mereka tengok kita senyum, itu maksudnya scam tu. Jangan main-main. Kalau tengok kita senyum, kita penuh Masya Allah, tabarakallah, ini ulama besar tengok kita ni, walhal dia senyum tu dah macam ni rupanya kau ni. Almarhum Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Bertupahan, itu kalau orang datang ke rumahnya tengok macam ni. Kata para alim ulama kita, itu penglihatan macam tu jangan main-main. Itu penglihatan tu lebih tajam daripada teleskop yang tengok bulan. Yang ini ditengok terus ke dalam hati seseorang. Jadi kan dari segi saintifik, kalau tidak tidak ada orang yang menafikan teleskop boleh dengar apa yang ada di dalam, bagaimana orang kalau melihat dengan pandangan yang diberikan pandangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Allah sebutkan, Nabi kita sebutkan di dalam hadis dalam Sahih Bukhari, hadis qudsi,
Bila mana satu orang hamba Allah, kata Allah Ta'ala, bila mana seorang hamba aku dekatkan diri kepada aku dengan banyaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang aku redai, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, aku, kata Allah, akan jadi pendengaran yang didengar. Wa kuntu basarahu alladhi yabsiru bihi, aku akan jadi pandangan yang dia melihat. Dan aku akan menjadi tangan yang dia mencapai, dan aku akan menjadi kaki yang dia berjalan. Apa maksud kata Allah, aku akan jadi pandangannya, aku akan jadi penglihatannya, aku akan jadi pendengaran? Maksudnya semua pandangannya, penglihatannya, apa yang dibuat dengan tangannya, apa yang dibuat oleh kakinya, itu tidak seperti mana orang yang lain. Allah akan bukakan hijab dan akan diberikan macam-macam kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah bahagian daripada karamah para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para awliya ini mereka melihat bukan macam mana kita melihat. Para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala mereka mendengar bukan macam mana kita mendengar. Para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala tu berjalan bukan macam mana kita berjalan. Saya punya guru Quran di Mesir, almarhum Syekh Abdul Azim bin Sya'ban rahimahullah. Beliau ni kalau pelajar-pelajar ni datang baca Quran, kalau ada yang qada subuh, baru pagi salam masuk rumah, di balik penyapu suruh baca. Adanya tak payah sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh, Waalaikumsalam, masuk. Dia akan tengok dari jauh. Kalau ada yang kena baling penyapu, kena baling baldi, kena baling itu, tahu-tahulah. Maksudnya dia halau balik. Apa sebab? Sebab qada subuh hari ini datang ngaji Quran tadi. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala, para awliya Allah ni penglihatan mereka macam ni. Gurunya beliau Syekh Muhammad Al-Hilwani, matanya tak nampak. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia duduk di tengah-tengah Masjid Al-Husain, Masjid Sayyidina Husain di Mesir. Jadi kalau anak muridnya masuk daripada pintu masjid, ya, masjid besar, dia masuk anak muridnya daripada pintu masjid, dengan begitu ahlan wa sahlan ya fulan. Kerana mereka melihat dengan pandangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu wa arda, Kutubul Irsyad wa Da'wah, yang sering kali kita dengarkan nama beliau. Satu hari Imam Haddad masuk ke satu majlis. Maka Imam Haddad ni pada usia umurnya 3-4 tahun ni mata tak nampak dah. Mata tak nampak dah Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Tapi karang kitab masya-Allah jadi wali kutub. Sampai hari ini kita baca kitab-kitab beliau. Satu hari masuk ke satu majlis, ada dua orang pemuda yang duduk di majlis yang di belakang. Tengok Imam Haddad dipimpin bawa, ya, mata tak nampak. Maka dua orang budak tu ketawakan Imam Haddad. Imam Haddad pun duduk dalam majlis, ya, menyampaikan tausiahnya apa semua. Akhirnya semuanya diberikan minum kopi. Jadi Imam Haddad duduk depan, dua orang pemuda tadi duduk belakang pun dapat kopi juga. Maka Imam Haddad waktu sudah diberikan kopi, sebutkan, wahai fulan bin fulan yang duduk di belakang, hati-hati dalam kopi kamu ada lalat. Kopi warna hitam, lalat warna hitam. Yang pegang cawan kopi depan mata macam ni tak nampak lalat, matanya boleh nampak. Imam Abdullah bin Ali Haddad duduk jauh macam tu, yang kopinya pun dia tahu, dalam kopi warna hitam ada lalat pun dia tahu. Dia tegur, yang ini tegurannya tu inuan. Maksudnya apa? Yang pertama tegur supaya orang tu tidak mudarat dengan makan lalat, dengan minum lalat. Yang kedua tegur juga orang tu yang memandang rendah kepada para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita ini hubungan dengan para alim ulama, hubungan dengan para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala ini kena ada. Suhbatus salihin, duduk dalam majlis orang salih. Uhibbus salihina walastu minhum, kata Imam Syafi'i. Aku ini suka dengan orang salih walaupun aku bukan orang salih. Imam Syafi'i bukannya dia orang salih, wali Allah besar, tapi bila duduk dengan orang lebih salih daripadanya, menganggap dirinya tak cukup salih lagi, dan aku suka dengan orang salih. Demikian kita perlu rasa kalau datangnya kepada kita orang-orang alim, para masyaikh yang terkenal dengan waraknya, takwanya kepada Allah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang kepadanya dengan kita merasakan aku suka kepada orang salih walaupun aku bukan orang salih. Mudah-mudahan datang kepada majlisnya aku pun jadi orang salih, dapat keberkatan yang beralih daripada mereka.
Demikian para awliya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka melihat dengan pandangan yang diberikan oleh Allah. Mereka berjalan dengan pandangan dengan perjalanan yang diberikan oleh Allah. Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu arba. Imam Suyuti ini ulama besar hadis. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh beliau. Makamnya di Mesir. Pengarang kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ada dua orang, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Disebutkan tentang karamah Imam Suyuti radhiyallahu anhu arba. Satu hari ada seorang anak muridnya di Mesir bagi tahu kepada Imam, saya ni nak pergi Mekah, rindu saya dengan Kaabah. Kata Imam Suyuti, kamu rindu? Jom ikut aku pergi Mekah. Dipegang tangannya, kau tutup mata, jangan buka mata. Maka yang meriwayatkan kisah ni muridnya bagi tahu, aku dipegang tangan oleh Imam Suyuti dan dibawa berjalan, dan aku kira langkah aku waktu itu 22 langkah aku langkah. Imam Suyuti suruh buka mata, aku sudah ada depan Kaabah. 22 langkah daripada Mesir. 22 langkah daripada Mesir sudah ada di depan Kaabah. Demikian para awliya Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini mustahil? Tak mustahil. Allah sebutkan dalam hadisul qudsi, aku akan jadi kaki yang berjalan. Yakni bagaimana boleh terjadi? Ya, ini namanya karamah. Karamah para awliya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud karamah? Sesuatu yang tak logik akal. Ada satu orang yang tak terima bab-bab karamah-karamah ni di India. Ni ada seorang ulama besar namanya Syekh Umarul Qadhi di Kerala. Beliau ni seorang yang sangat banyak menulis syair-syair yang muji Rasulullah di zaman British menjajah India. Pengaruh beliau terhadap orang Islam begitu besar sehingga British merasa tidak aman dengan adanya Syekh Umarul Qadhi di Kerala, kampung saya. Maka ditangkapnya, bawa masuk penjara. Ditangkap, bawa masuk penjara. Besok subuh Imam Syekh ada di masjid. Orang British datang lagi, tangkap lagi, lepas tu masuk penjara. Dia pun pergi ahlan wa sahlan, nak tangkap ahlan wa sahlan, silakan. Tangkap masuk penjara, dikunci dengan kunci yang lebih rapi lagi. Besok subuh ada dekat masjid. Tok Palu, kalau kita baca sejarahnya di Terengganu, wali Allah besar zaman British juga. Diceritakan dalam sejarahnya beliau, karamahnya beliau, waktu British datang tak boleh nak menawan Terengganu kerana adanya Tok Palu di sini. Maka British datang untuk macam nak bagi amaran kepada Tok Palu. Dia pun kata ahlan wa sahlan, silakan masuk ke rumah, duduk. Maka dimulakan perbincangan. Digunakan perbincangan yang baiklah supaya serahkan Terengganu pada British. Kata tak boleh. Kerana orang-orang luar bagi tahu ini Terengganu ni ada dia punya rajanya. Rajanya Tok Palu. British pun datang. Kemudian digunakan kekasaran, yakni diugut. Diugut, kalau tak serahkan, yakni kalau tak berdamai, akan digunakan kekerasan. Kata Tok Palu yang tak boleh juga. Maka mereka pun nak bangun beredar lah sebab marah. Ketika nak bangun beredar, punggung mereka tak terlepas dengan kerusi. Dengan kerusi-kerusi terbangun sekali. Kata Tok Palu, kamu ni negara aku pun nak ambil, takkan kerusi rumah aku pun nak ambil juga. Diperlinya, yakni kerusinya tak terlepas daripada punggung. Kerana apa? Kerana kurang ajar dengan Tok Palu. Minta maaf, baru kerusinya terlepas daripada punggung. Akhirnya dikatakan juga dalam ceritanya, diajak Tok Palu untuk bicara, tak nak lagi datang ke rumah, dibawa naik atas kapal. Ini kapal British, kapal orang Inggeris, ajak Tok Palu datang naik kapal untuk mulakan diplomasi. Walhasil perbincangannya panjang, bincang itu bincang ini. Tok Palu pakai serban, jadi diugut juga. Dia ambil serbannya, pusing ke kanan, itu kapal pusing ke kanan. Serbannya pusing ke kiri, kapal pusing ke kiri. Maka British tahu ini orang bukan main. Tak nak lagi datang untuk mengganggu Terengganu selagi Tok Palu ada di situ, tak jatuh ke tangan British. Demikian para awliya Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan karamah oleh Allah. Dalam Quran ada sebut karamah para awliya. Ashabul Kahfi,
bukan Nabi. Itulah namanya karamah, berlakunya perkara-perkara yang luar biasa kepada mereka. Dan kita bincang apa tadi? Bara' bin Azib, Allah banyak cerita. Jadi Bara' bin Azib tadi sahabat Nabi yang Nabi letakkan tangan di atas kepala dan Nabi mendoakan. Hasil daripada barakah daripada Nabi meletakkan tangan di atas kepalanya, tempat yang diletaknya tangan Nabi di atas kepala, tempat itu tidak beruban. Yang lain rambutnya beruban, tapi tempat letakkan tangan Nabi tak beruban. Dan wangi tempat ni sampai dia mati. Bara' bin Azib sampai meninggal, kalau orang cium kepalanya bau Rasulullah SAW, kerana tangan Nabi yang pernah tersentuh di atas kepalanya Bara' bin Azib. Kanak-kanak zaman Nabi macam tu. Panjang lagi cerita. Kanak-kanak zaman Nabi, kalau Nabi sudah sentuh kepalanya, mereka kalau masuk ke rumah, orang satu keluarga rumah tu boleh tahu ini kanak-kanak baru balik jumpa Rasulullah, kerana wanginya kepala mereka yang disentuh oleh tangan mulia baginda Rasul SAW. Kata Bara' bin Azib, datang kepada Rasul SAW seorang badui, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku akan satu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam syurga. Tengok, orang badui zaman Nabi, walaupun badui ini sifatnya orang yang agak keras, yang tidak banyak belajar adab seperti mana sahabat-sahabat lain, tapi oleh kerana banyak bermuamalah dengan Nabi,